billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safia Salihah binti Kamaluddin daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 7. InsyaAllah hari ini saya akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tugasan bagi subjek kajian ilmu tarikat. Bagi melaksanakan tugasan yang diberikan, kami telah memilih untuk membuat ulasan terhadap buku Pengenalan Ilmu Tasawuf untuk Remaja Islam yang telah ditulis oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Khalid. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit isi kandungan yang saya ingin sampaikan dalam presentasi ini. Mula sekali kita akan berkenalan sedikit dengan biodata penulis, kemudian kita akan pergi kepada pembahagian yang dilakukan dalam buku ini, kemudian kita akan pergi kepada metodologi penulisan yang digunakan oleh penulis, kemudian kita akan pergi kepada ulasan yang dibuat oleh kami dan sedikit kesimpulan. Baiklah, biodata penulis. Buku ini telah dikarang oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Khalid. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang usuluddin di Universiti Islam Madinah pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1992, beliau telah menyambung sarjana dalam bidang ilmu wahyu dan warisan Islam di UIA. Kemudian beliau menyambung PhD dalam bidang dakwah dan kepimpinan di UKN pada tahun 2000. Kini beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Dakwah, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam satu laman web yang dikendalikan oleh beliau telah menyatakan minatnya yang sangat mendalam dalam bidang komunikasi antara agama, dakwah Islam dan media baru. Selain itu, beliau turut menghasilkan banyak buku, antaranya seperti buku yang kita sedang ulas sekarang dan buku lain seperti buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia, Cabaran dan Isu Kontemporari, buku Wahabi Sesatkan Mereka dan banyak buku lain lagi. Seterusnya kita akan pergi kepada pembahagian buku. Buku ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian utama dan setiap pada bahagian itu mempunyai pecahan yang sendiri. Baiklah, kita pergi kepada bahagian 1. Bahagian 1 mempunyai 2 bab, iaitu bab 1 adalah berkaitan dengan pengantar ilmu tasawuf. Bab 2 adalah definisi tasawuf dari sudut bahasa dan istilah. Kemudian untuk diceritakan dalam bab 2 ini sejarah asal usul ilmu tasawuf. Baiklah, kita pergi kepada bahagian 2. Bahagian 2 mengandungi 5 bab. Dan bahagian 2 ini adalah bahagian yang menceritakan tentang perkara-perkara yang menguasai diri, cara untuk melawan perkara tersebut dan apakah kesan tasawuf itu terhadap remaja. Okey, bab 1 ia menceritakan tentang beberapa cara pengujian jiwa dan diceritakan cara yang khusus untuk seseorang itu melalui proses pengujian jiwa ini. Kemudian dalam bab 2 pula diceritakan tentang jenis-jenis nafsu dan juga diceritakan sedikit tentang kepentingan mujahadah nafs. Turut diceritakan dalam bab ini beberapa kelebihan bulan Ramadan bagi aspek kerohanian. Seterusnya adalah bahagian 3. Bukan bahagian 3, bab 3. Bab 3 adalah diceritakan tentang kesan yang akan diterima oleh seseorang akibat daripada terpengaruh dengan godaan bisikan syaitan dan iblis. Juga dalam bab ini juga diterangkan betapa pentingnya seseorang itu untuk dapat mengenali syaitan dan iblis. Kemudian dalam bab 4 diceritakan tentang hakikat yang ada dalam diri manusia tersebut, iaitu terdiri daripada hati, nafsu, akal dan ruh. Turut diceritakan dalam bab 4 ini perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa, seperti rasa cintakan dunia, sifat bakhil dan sebagainya. Turut diceritakan dalam bab ini perkara yang boleh menyelamatkannya, antaranya taubat, sabar dan syukur, rasa takut dan berharap dan sebagainya. Seterusnya adalah bab 5. Bab 5 adalah berkaitan dengan punca-punca remaja terlibat dengan dadah menurut perspektif ilmu tasawuf. Juga diceritakan dalam bab ini kesan ilmu tasawuf jika
didalami oleh remaja. Okay, seterusnya ialah bahagian 3. Bahagian 3 adalah berkaitan dengan maqam muhasabah menurut Imam Ghazali. Dalam bahagian 3 ini juga penulis telah meletakkan 6 pendekatan yang digunakan bagi seseorang itu mencapai kejayaan di akhirat kelak. Antaranya ialah pendekatan musyaratah, pendekatan muraqabah, pendekatan muhasabah selepas beramal, kemudian menjatuhkan hukuman ke atas diri kerana cuai, seterusnya mujahadah, dan akhir sekali ialah mengkritik diri. Kemudian seterusnya ialah bahagian 4. Bahagian 4 adalah contoh media yang boleh dilakukan sekali seminggu. Dalam bahagian 4 ini juga turut diterangkan tentang pengisian yang ada dalam modul kerohanian tersebut. Kemudian turut dinyatakan di dalam ini 3 perkara yang patut diamalkan oleh umat Islam menurut Said Hawa yang telah ditulis, kata-katanya telah ditulis dalam buku beliau yang bertajuk Tarbiyatuna Al-Ruhiyah. Antara 3 perkara tersebut yang dinyatakan ialah ilmu, yang kedua ialah bengkel kerohanian, dan yang ketiga ialah wirid harian. Seterusnya ialah bahagian 5. Bahagian 5 dalam buku ini mengandungi 2 lampiran yang utama. Lampiran A di bawah tajuk Mu'allaf Sufi dan Dakwah, dan lampiran B di bawah tajuk Terjemahan Risalah Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Lampiran A adalah himpunan dan ulasan ringkas tentang biografi 10 tokoh mu'allaf sufi yang terpilih. Dan lampiran B pula menerangkan secara ringkas yang dapat menerangkan tentang pentingnya seorang salik itu memerlukan kepada seorang mursyid yang murabbi. Dan dalam lampiran B juga turut diceritakan tentang beberapa soalan yang berkaitan dengan perjalanan kerohanian yang dilalui oleh seseorang salik. Baiklah, kita pergi kepada metodologi penulisan. Penulis telah memulakan penulisannya dalam buku ini dengan membuat pengenalan bagi tajuk-tajuk yang akan disentuh. Kemudian buku ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian yang utama, dan setiap bahagian tersebut telah dipecahkan mengikut topik perbincangan yang tertentu. Kemudian penulis telah menggunakan gaya bahasa yang sangat mudah difahami. Penulis juga telah menyelitkan beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang digunakan dalam buku ini. Dan pada akhir buku ini kita dapat lihat bahawa penulis telah menyatakan sumber rujukan-rujukan itu diambil. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ulasan yang dapat kami buat dalam bagi buku ini. Kami melihat buku pengenalan ilmu tasawuf untuk remaja Islam ini adalah suatu buku yang sangat bermanfaat, khususnya kepada golongan remaja, kerana golongan remaja telah menjadi fokus dalam buku ini. Kemudian jika kita lihat susunan topik perbincangan yang telah dibuat oleh penulis sangat menarik, yang mana dimulakan dengan definisi, kemudian dia pergi kepada sejarah, kemudian dia pergi kepada apakah perkara yang boleh mempengaruhi diri dan sebagainya. Menariknya lagi, dalam buku ini turut disertakan contoh model untuk program berbentuk kerohanian, yang mana model ini boleh disesuaikan mengikut usia, mengikut pemahaman peserta dalam program tersebut, dan juga kadar kemampuan para peserta. Dan model ini ternyata model ini tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Islam, kerana ia menekankan aspek asas dalam Islam seperti solat, seperti tazkirah, zikir dan ibadah-ibadah lain yang dianggap sesuai dalam program ini. Kemudian buku ini juga turut mengandungi 2 lampiran yang khusus, yang mana jarang ada dalam buku-buku lain. Lampiran pertama seperti kita bagi tahu tadi, tentang ringkasan biodata 10 tokoh sufi yang terpilih, dan 10 tokoh ini adalah mu'allaf yang berasal daripada Eropah dan Amerika.
yang mana kita lihat ini adalah satu perkara yang menakjubkan berbanding dengan sesuatu yang pernah berlaku di masyarakat Melayu Islam satu ketika dahulu. Dalam Pirambi pula adalah satu risalah ringkas tentang nasihat yang boleh diberikan bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan perjalanan rohani yang dilalui oleh seseorang salih itu. Dan akhir sekali, sebelum saya menutupkan bicara, saya ingin menyimpulkan di sini ialah buku ini adalah satu buku yang menarik dan mudah difahami kerana penggunaan bahasanya yang tidak terlalu tinggi, yang boleh difahami oleh remaja khususnya. Kemudian buku ini juga dapat membantu pembaca untuk membentuk akhlak yang terpuji melalui apa yang telah diterangkan dalam buku ini. Dan akhir sekali, saya dapat melihat bahawa buku ini mengandungi input-input yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Wallahu a'lam. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.